Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan bincang, kita akan masuk tajuk baru. Okay. Tajuk kita ialah laju dan kejutan. So, okay. Hari ini hari Khamis 9 September. Okay, hari ini kita masuk bab baru iaitu laju dan kejutan. Okay, pada akhir kelas ni awak boleh menerangkan maksud laju. Okay, sebagai satu kadar. Kedua, awak boleh perbezaan antara laju seragam dan laju tidak seragam. Dan ketiga, perkiraan melibatkan laju dan laju purata. Dan last sekali, menyelesaikan masalah melibatkan laju. Pernah kenal tak siapa ni? Okay. Ini adalah Dato' Azizul Hasni Awang. Okay, perhatikan beberapa aktiviti dan kehidupan harian kita. Semua aktiviti melibatkan laju. Okay, kita berjalan, laju tak kita jalan. Laju tak kita makan. Laju tak kita buat kerja sekolah. Laju tak kita join PDPR. Laju tak kita hantar homework. Okay, ini semua adalah lajulah melibatkan aktiviti pergerakan. Okay, siapa Dato' Azizul Hasni Awang ni? Dato' Azizul Hasni Awang adalah seorang pelebur basikal track profesional negara. Okay, beliau telah melakukan pecutan dan pusingan akhir dan telah menjuarai kejohanan berbasikal trek dunia di Hong Kong bagi acara Kirin Lelaki pada 13 April 2017. Kalau awak tonton Sukan Olimpik Tokyo 2020 tu yang baru-baru ini dilakukan, awak kenal lah dia. Tapi dia malangnya dia kalah. Tak apalah. So kita tengok apa yang kita belajar dalam bab ni. Dalam bab ni ada dua benda. Satu, 9.1 laju, 9.2 kejutan. Apa tu laju? Laju adalah jarak bagi masa. Jarak dalam unit meter, masa dalam unit saat. Boleh jadi juga jarak dalam unit kilometer, masa dalam unit jam. Macam-macam boleh jadi. Boleh jadi juga dalam sentimeter, dalam unit minit. Ini kita belajar pasal laju. Apa tu laju purata? Bila dia ada perkataan purata, dia mestilah melibatkan jumlah jarak bagi jumlah masa. Kita tengok yang pertama, laju. Laju sebagai satu kadar. Pernah tak awak tengok belakang lori benda ni? Belakang van JAT ke, selalunya belakang bahagian-bahagian kenderaan besar, ataupun kenderaan perniagaan. Cuba anda perhatikan di belakang sebuah lori atau bas persiaran, kita dapat simbol had laju kenderaan tersebut. Apakah maksudnya? Apakah akibat jika pemandu tidak mematuhi arahan tersebut? Macam lori ni dia boleh bawa 80 ke 90 km sejam. Kalau dia bawa lebih, boleh mengakibatkan kemalangan. Itulah. So kita nak buat aktiviti dulu. Menerangkan maksud laju sebagai satu kadar. Kadar ni dia maksudnya mesti melibatkan masa. So katakanlah pelari pertama Sofian, pelari kedua Syakir, pelari ketiga Aman Fal. Jarak lari semua sama. Tapi Sofian ambil masa dalam saat ambil masa 50 saat. Syakir ambil masa
20 saat. Aman Pal ambil masa, okay, 35 saat. Daripada ni kita boleh tengok jadual, jarak bahagi masa. Okay, untuk Sofian 50 bahagi 50. Maksudnya 1 minit per saat. Ini adalah laju dia lah. Okay. Kalau Syakir 50 bahagi 20. 5 per 2 ataupun 2.5 minit per saat. Maksudnya tidak saya cerita 50 bahagi 35. 10/7. 1.43. 1.43. Okay. Apa maksud jadual ni? Okay, maksud jadual ni, okay, dalam 1 saat digerak 1 meter. Okay. Kalau Syakir dalam masa 1 saat digerak 2.5 meter. Maksudnya ni Aman, ni Sofian. Okay, Sofian lari dalam masa 1 saat, Sofian gerak 1 meter. Okay. Kalau Syakir gerak 2.5 meter dalam masa 1 saat. Okay, Aman Pal gerak 1.43. So kalau kat sini siapa paling laju? Ataupun nak tahu paling laju, jarak dia paling jauh. Jarak paling jauh, so pemenang kita adalah Syakir. Okay, macam itulah. Okay, pemenang tempat pertama. Pertama Syakir. Kedua Aman Pal. Dan last sekali Sofian. Okay. Apakah kesimpulan yang boleh kita buat? Apa yang kita bercakap berdasarkan keputusan, okay, menurut murid yang mendapat tempat pertama telah menamatkan layan dalam masa yang paling singkat. Okay, manakala murid yang terakhir menamatkan layan dengan masa paling lama. Okay, ketiga-tiga murid itu berlari pada jarak yang sama, maka laju larian murid ialah hasil bahagi jarak dengan masa larian. So, formula dia untuk ni adalah formula laju adalah jarak bahagi masa. Jadi formula ni kena ingat. Okay. Jika saya berjalan 10 km dalam tempoh 1 jam, okay, maka laju saya adalah 10 km per jam. Jika satu zarah bergerak 1 meter dalam tempoh 1 saat, maka laju zarah adalah 1 meter per saat. Kita tengok seterusnya. Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Kita tahu laju adalah jarak bahagi masa. Okay, dia bagi 100 meter. So, itu adalah 100 meter per 5 minit. 5 minit. So, 100 bagi 5, 20 meter per minit. Ini adalah laju dia. Laju dia jalan. Yang kedua, Khairul Hafiz dan Badrul Hisham adalah pelari pecut muda negara. Semasa latihan 100 meter, Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18 saat. Okay, manakala Badrul Hisham 10.25 saat. Hitung laju larian. Samalah. Laju jarak bagi masa. Khairul Hafiz tadi warna hijau kan?
Okay. 100, sebab dia semua 100 meter, jarak dia sama, bagi 10.8 saat, so jarak dia 9.82 meter per saat. Okay. Daripada Syam 10.25 saat, okay, 9.76. So kita dapati siapa paling laju. So Khairul Hafiz paling laju. Maksudnya 1 saat dia bergerak 9.82. Okay. Ini adalah tips. Okay. Segitiga segitiga laju. Okay. Kalau kita nak cari jarak, kita dah tahu nak cari laju jarak per masa. Laju sama dengan jarak per masa. Okay. Awak boleh cari jarak juga. Jarak sama dengan masa naik atas. Laju jarak masa. Ni. Okay. Kalau nak cari masa, tinggalkan masa kat sini. Okay. Jarak bahagi laju. So ini adalah daripada satu formula, awak boleh kembangkan kepada 3 formula. Okay. Okay. Laju seragam dan laju tidak seragam. Okay. Pertama sekali, apa itu seragam? Seragam, laju tidak seragam. Okay. Macam kita, pakaian seragam. Okay. Bulan sabit merah, semua orang pakai merah putih je. Itu seragam. Seragam maksudnya laju tetap. Laju tak seragam ni, laju yang tidak tetap lah. Okay. Kita tengok. Okay. Perhatikan raja pergerakan guli di bawah. Sebiji guli A dan sebiji guli B digolekkan di atas meja. Gerakan guli digambarkan seperti yang berikut. Kita tengok guli A. Guli A dalam masa 1 saat dia pergi 2 cm. Ditambah 1 saat lagi tambah 2 cm. Ini tambah 2. Tambah 2. Tambah 2. Tambah 2. Kalau guli B, 0 tambah 2. Masa 2 ke 3 tambah 1. 3 ke 5 tambah 2. 5 ke 8 tambah 3. So kita nampak tak pola dia, bentuk dia tidak seragam. So bila kita buat dalam bentuk graf pula, bila seragam dia mesti macam ni. Bila tak seragam, dia boleh gelingkor lah. So kita boleh cakap guli A bergerak dengan perubahan jarak yang sama. Maka guli A bergerak dengan laju seragam. Guli B laju tidak seragam. Sebab jarak dia berbeza. Kalau perubahan jarak yang sama, kita kata laju seragam. Oleh itu, laju seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama. Laju tidak seragam adalah laju yang mempunyai perubahan jarak yang tidak sama. Okey. Tengok contoh. Okey. Encik Mahish memukul bola golf dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q dan R. Adakah kelajuan bola golf itu mempunyai lajuan seragam? Kira-kira. Okey. P ke Q. Sorry ya. Masa saya buat video ni adalah dalam pukul 3-4 pagi. Saya pun ngantuk. Okey. P ke Q. Laju P ke Q jarak 40 meter bahagi 2 saat. So 20 meter per saat. Laju QR 70 bahagi 3.5 saat. Meter per saat. Sama Laju R ke S 60 meter bahagi 3 saat. So 20 meter per saat. So kalau kita nampak kat sini, laju dia semua sama.
Bila ketiga-tiga dia sama, maka kelajuan bola adalah seragam. Okey. So, sekarang faham apa tu laju seragam dan laju tidak seragam. Okay, kita tengok laju purata. Okay. Laju purata formula dia adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Kita tengok. Okay. Amir mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanan, dia singgah di restoran pizza untuk berehat dan makan sebelum dia sambung balik perjalanan dia semula ke bandar A. Dia sampai bandar A pada pukul 12.15 tengah hari. Mula 9 pagi, lepas tu singgah di restoran pizza untuk berehat. Okay. Lepas tu sampai di bandar A pada pukul 12.15. Hitung laju purata dalam kilometer per jam. Okay. So kita tengok jumlah jarak. Jumlah jarak yang diguna, okay, kita tahu laju purata adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jarak 10 tambah 25. 10 tambah 25 bahagi masa. 12.15 tolak 9. So, 3 jam 15 minit. So, 35 bahagi, kita tengok dia nak dalam jam. 15 minit ni tukar pada jam. 15 bahagi 60. Kita dapat 1/4 ataupun 0.25 tambah dengan 3 jam. Kita dapatlah 3.25. Berarti 3.25 jam. Ni KM lah. 35 bahagi 3.25 tadi dapat 10.7. Okay, ini kita boleh bundakan 9, 6 jadi 7. Sebab tu ini jawapan dia. Dia faham? Macam tu cara nak cari laju purata. Okay, tengok soalan seterusnya. Sebuah bas bertolak daripada Bandar Puchong. Okay, bertolak dari Bandar Puchong pada jam 8.25. Tiba di Perai pada jam 1.45. Okay, jumlah jarak 354. Hitung laju purata bas dalam kilometer per jam. Jarak tadi 354. 354. Okay, masa tadi 1.45 tolak 8.25, 5 jam 20 minit. Sama juga 20 minit tukar kepada jam. So 20 bahagi 60 dapat 1/3. Susah-susah kira je. 0.33 jam. 3 jam. Tambah dengan 5 jam. Sebab tu dapat 5.33 jam. So jumlah jarak bagi jumlah masa dapatlah 66.42 km sejam. Maksudnya dalam masa sejam di jalan 66.42 km. Okay, tengok seterusnya. Had laju kebangsaan Jalan Persekutuan 90 km per jam. Ni penting. Okay. Dia bagi awak 90 km per jam. Dia suruh tukar pada MS. Okay. Macam mana cara dia? 90 km per jam maksudnya 90 km per 1 jam. Okay. Kalau nak tukar pada M ke S, tukar pada M per S.
Okay, kilometer nak tukar pada meter. Tengok, kilometer nak tukar pada meter darab 1000. Jam nak tukar pada saat. Jam tak boleh terus pergi saat. Dia kena pergi minit dulu, darab 60. Lepas tu, darab lagi 60. So, awak akan dapat 90 darab 10/100,000 bahagi 1 darab 60 darab 60. Nak buat ni guna kalkulator boleh, tapi tekan kurungan. Okay, 90 darab 1000 okay, per 1 darab 60 darab 60 akan dapat 25 meter per saat. Selain dia tulis MS ni, dia boleh juga tulis 25 MS negatif 1. Ini pun adalah benda yang sama. Okay, ini untuk A. Untuk B, dia suruh tukar kilometer per minit. Tengok B 90 kilometer per jam tukar pada kilometer per minit. Okay, kilometer. So, biarkan 90. Jam ke minit darab 60. So, 90 bahagi 60 dapat 3/2 ataupun 1.5 kilometer per minit. Dalam masa 1 minit, dia jalan 1.5 kilometer. Ini contoh ke-8. Tukarkan MS kepada kilometer per minit. Sama juga. MS. Sama juga. Nak senang, 120 M per S tukar pada km per minit. M ke km. M ke km bahagi 1000. Okay. S ke minit. S ke minit bahagi 60. So, dapat 120 bahagi 1000 per 1 bahagi 60. Tu yang awak dapat ni tu. 120 bahagi 100,000. 3/25 ataupun 0.12. 0.12. Okey. 1 bahagi 60. Awak dapat 0.017. 0.017. Dapatlah 7.06 kilometer per minit. Okay. Bila form 4 nanti, awak kena soalan ni dia akan melibatkan ni. Luas di bawah graf. Saya nak cari luas, cari laju lah. So, ni contoh 9, awak boleh tengok. Contoh 10 pun awak boleh tengok. Okay. Sekarang kita masuk bab yang terakhir, penyelesaian masalah. Okay. Ini adalah pelumba motosikal. Nama dia adalah Khairul Hampawi. Dia telah mengharumkan nama negara dalam kejuaraan motosikal dunia MotoGP di Grand Prix Jerman apabila menjuarai kategori Moto3. Beliau mengambil masa selama 47 minit 8 saat untuk menghabiskan perlumbaan yang berjarak 40.38 kilometer. Hitung laju. Macam je. Okay. Laju sama dengan betul. Jarak bahagi masa. So, jarak dia berapa? 40.38 kilometer. Sentiasa tulis unit. Okay. Dia tak cakap dalam bentuk apa. Selalunya kilometer per jam lah. So, 47 minit 8 saat. Okay. Dia nak dia tulislah dalam kilometer per jam. So, ini 47 minit 8 saat. Okay. 47 minit 8 saat. Tukarkan kepada jam. Okay, macam mana nak tukar kepada jam? 47 minit. Sekejap, saya tukar pada
47 minit ke jam bagi 60. Ini dapat 0.783. 0.783 jam. Tambah 8 saat. 8 bahagi 60 baru dapat minit. Bahagi lagi 60 baru dapat jam. Dapat. Okay, tambah 0.783. So, dapatlah 0.7852 jam. So, balik tadi 40.38 kilometer bahagi 0.7852 jam. So, kelajuan dia 40.38 bahagi 0.7852. Kelajuan dia 51.43 kilometer per jam. Itu yang A. B. Jika kelajuan pemenang tempat kedua 0.85 kilometer per minit. Hitung beza. Tadi kita kira kilometer per jam kan? Ni dia kata 0 per minit. Hitung beza masa antaranya dengan cara idham pawi. Okey. Ni masa pemenang kedua 0.85 kilometer per minit. Okay, kita samakan dulu. 0.85 kilometer per 1 minit. Bila kita tukar pada kilometer per jam, okay, dia akan jadi minit nak ke jam kena bahagi 60. So 0.85 bahagi 1 bahagi 60. 1 bahagi 60. 0.85 bahagi jawapan. So 51 kilometer per jam. Okay. Jadi alhamdulillah. 51.43. Okay. Yang pemenang kedua 51 kilometer per jam. So kalau tengok 1 jam beza dia dalam 0.43 kilometer. 0.43. Okay, ini yang saya buat ni saya consider pada jarak. Kalau nak tengok masa, okay, yang kita belajar tadi, laju sama dengan jarak bahagi masa. So, kalau nak cari masa, sama dengan jarak bahagi laju. Jarak sama 40.38. Masa 0.85 okay, km per minit km per minit. So dapatlah 47 minit 30 saat. Okay, tadi yang dia tadi 47 minit 8 saat. Okay. Idham 47 minit 8 saat. Nombor 2 47 minit 30 saat. So beza dia dekat sini 8 saat dengan 30 saat. 30 tolak 8. Beza dia 22 saat. Okay, macam itulah cara dia. Okay, ini adalah latihan awak. Okay, awak
awak kena buat nombor 1. Okay. Nombor 2. A, B, C, D. Okay. Dan nombor 3, 4, 5, 6, 7. Buat kat mana? Okay. Buat dalam buku latihan kecil matematik. Okay. Hantar bila? Ya, boleh hantar lewatnya Jumaat. Okay. 10 hari bulan 9. Okay. Awak kena tangkap gambar yang awak dah buat dalam buku awak dan hantar. Okay. Sekiranya ada masalah, boleh terus WhatsApp saya. Okay. So, itu sahaja daripada saya. Okay. Saya harap awak faham dan boleh terus melakukan latihan. Assalamualaikum.